Malaysia mempunyai hampir 5,000 kilometer garis pantai dan tanah lapang yang belum digunakan. Namun, rakyat Malaysia telah lama mempunyai keraguan mengapa pihak berkuasa terus melakukan projek pengisian tanah di laut apabila begitu banyak tanah lapang yang masih belum digunakan. Projek-projek ini merosakkan ekologi laut dan pelancongan pantai. Adakah ia benar-benar perlu wujud atau ada unsur-unsur yang mencurigakan? Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Dalam satu contoh ekstrim, sebuah projek hartanah mega bernilai 100 bilion dolar Amerika Syarikat bernama Forest City telah dibangunkan di sebuah pulau buatan di selatan negeri Johor, Malaysia. Projek ini didorong oleh kerjasama antara kerajaan Malaysia dan pembangun hartanah China. Walau bagaimanapun, bandar ini kini dianggap sebagai salah satu projek mega yang paling tidak berguna di dunia dan dijuluki sebagai bandar hantu terbesar di Malaysia. Forest City adalah sebuah projek pembangunan perumahan mewah yang terletak di 4 buah pulau buatan seluas 1,740 hektar di bahagian selatan negeri Johor, Malaysia. Ia mempunyai keluasan lebih daripada 4 kali ganda negara bandar Monaco. Syarikat yang mengendalikan Forest City ialah sebuah usahasama antara pemaju hartanah China, Country Garden, dan sebuah syarikat Malaysia, Esplanade Danga 88, yang dikenali sebagai Pacific Star Group. Country Garden memegang 60% saham manakala Esplanade Danga 88 memegang 40% saham. Menariknya, syarikat Malaysia tersebut merupakan anak syarikat Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ, yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Johor, dan oleh itu, projek pembangunan ini diperolehi sokongan kuat daripada kerajaan tempatan. Lokasi Forest City sangat strategik, hanya berjarak 17 km dari Checkpoint Sultan Iskandar di Johor Bahru, yang boleh dicapai dalam masa kurang dari 1 jam memandu dari Singapura. Projek pembangunan ini bertujuan untuk menarik golongan menengah dan kaya dari China yang ingin menetap di Malaysia dan sering melakukan perjalanan ke Singapura. Projek pembangunan ini memerlukan kos sebanyak 100 bilion dolar Amerika, dengan 300,000 unit kediaman yang dirancang. Pada awalnya, pembangun memperkirakan bahawa projek ini akan menarik 700,000 penduduk dan menjadi sebuah bandar mandiri. Dalam rancangan mereka, komuniti ini akan mempunyai pusat membeli belah yang besar, hotel 5 bintang mewah, padang golf, dan sekolah antarabangsa. Penduduk tidak perlu meninggalkan komuniti untuk memenuhi semua keperluan hidup mereka. Malah, projek ini menyediakan semua jenis kemudahan hiburan yang diperlukan. Pada masa itu, akhbar New York Times menggambarkan projek ini sebagai Atlantis versi teknologi tinggi. Menurut rancangan pembangunan, Forest City adalah bandar pintar ekologi yang menjulang tinggi dan dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Semua kenderaan bergerak di atas permukaan tanah. Sistem keselamatan paling maju menjaga setiap inci tanah di pulau ini. Video promosi mempromosikan projek ini sebagai kebanggaan dan syurga impian bagi seluruh umat manusia. Kitaran pembangunan Forest City memerlukan masa selama 20 tahun dan diumumkan pada tahun 2006 sebagai rancangan pertama. Rumah pertama dijual pada Disember 2015. Pembangun mempunyai sasaran jualan di kalangan penduduk antarabangsa dan mempromosikan keindahan alam sekitar yang terdapat di tempat ini, dan bahawa pemilik kediaman dapat melepaskan diri daripada pencemaran udara yang teruk di bandar-bandar utama di China. Selain itu, mereka menarik sekolah berasrama Amerika Syarikat untuk membuka cawangan di Forest City dan mempromosikan pendidikan barat untuk menarik golongan kaya dari luar negeri. Selaras dengan program MM2H yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia, penduduk asing boleh mendapatkan kebenaran untuk tinggal secara tetap di negara ini tanpa perlu mengubah kewarganegaraan mereka, dan boleh membawa keluarga mereka untuk tinggal di Forest City. Pelbagai insentif secara langsung ditujukan kepada pembeli China. Rancangan pembangunan ini sangat tertumpu pada keperluan pembeli kaya dan kelas pertengahan China. Dalam jangka masa 1 tahun selepas dijual, 80% unit di pulau pertama Forest City telah terjual, dengan harga yang relatif berpatutan menjadi pendorong utama. Pada tahun 2016 sahaja, Forest City telah membawa masuk lebih daripada 3 bilion dolar Amerika pendapatan bagi Country Garden. Walau bagaimanapun, pada 6 tahun selepas dijual, Forest City pada tahun 2022 menjadi seperti sebuah bandar hantu. Pada bulan Mei tahun lalu, wartawan dari Amerika Syarikat, Mariel Descalzota dari Media Insider, telah melawat sendiri kawasan tersebut. Selepas mendarat di lapangan terbang di Johor Bahru, dia bertanya tentang maklumat mengenai bandar masa depan yang dibina dengan kos yang sangat besar ini, dan mendapati orang tidak tahu apa-apa tentangnya. Descalzota kemudian memandu ke bandar itu dengan taksi.
Apabila mereka tiba di destinasi, pemandangan yang dilihatinya membuatnya terkejut dan terkesan. Descal Sota menggambarkan perasaannya seperti masuk ke dalam filem science fiction. Walaupun terdapat tanda-tanda pembangunan di mana-mana, di atas pulau buatan yang besar terdapat beberapa bangunan apartmen mewah, pusat membeli belah besar, pusat pameran besar, sekolah antarabangsa, dan 2 buah resort. Tetapi yang dia tidak melihat ialah kehidupan dan aktiviti manusia. Kemudian, wartawan wanita ini dibawa untuk melawat pusat pameran setelah diatur oleh pegawai. Apabila memasuki dewan yang mewah, dia dapat melihat model kecil bandar hutan yang ditempatkan di tengah-tengah bilik. Banyak unit perumahan telah diberi label terjual habis atau akan habis dijual. Tetapi setelah meninggalkan pusat pameran yang mewah, Descal Sota melawat sepanjang jalan raya bandar ini dan mendapati walaupun rumah telah diserahkan kepada pembeli selama beberapa masa, jalan-jalan masih lengang dan tiada seorang pun di situ. Malahan, petak letak kenderaan yang sepatutnya penuh dengan kenderaan penduduk pun kosong. Apabila sampai di pusat membeli belah yang besar, hampir semua kedai ditutup atau terbiar. Melalui tingkap yang berhabuk, dapat dilihat beg dan bahan pembinaan berselerak di dalamnya. Descal Sota hanya melihat 3 restoran yang beroperasi sepanjang perjalanannya. Setiap kedai hanya dihuni oleh beberapa pelanggan. Resort yang besar sekalipun mempunyai jualan yang baik, tetapi hampir semua pelancong hanyalah orang tempatan yang datang untuk bermain golf dari kawasan berhampiran. Descal Sota mendapati bahawa tempat paling ramai di dalam perjalanan ini adalah kedai bebas cukai. Oleh kerana bandar hutan ini terletak di kawasan ekonomi khas, jualan bebas cukai rokok dan arak sangat murah. Tetapi kerana itu, hampir semua yang membeli di sini adalah penduduk tempatan Malaysia. Tiada penduduk Cina yang dijangka oleh pembangun. Ketika malam tiba, bandar hutan membuktikan tekaannya. Bangunan yang tinggi dan mewah pada siang hari hampir seluruhnya menjadi gelap gulita. Dalam adegan malam, hanya ada beberapa tingkap yang memancarkan cahaya lemah, menjadikan kawasan pemukiman ini sepi seperti bandar hantu. Mungkin ada beberapa rakan yang ingin tahu mengapa Forest City yang semula sangat popular tiba-tiba menjadi terpinggir. Kami telah menyusun dan mengemukakan 3 sebab utama iaitu kawalan aliran modal kerajaan China, arah politik Malaysia, dan wabak COVID-19 pada akhir tahun 2019. Menurut The New York Times, Forest City mengalami pukulan terbesar akibat kawalan dana China yang bermula pada tahun 2017. Dalam tempoh 10 tahun bermula dari tahun 2008, diperkirakan lebih daripada $3.80 triliun telah mengalir keluar dari China. Kebanyakan daripada dana tersebut digunakan untuk industri hartanah di luar China. Kerajaan Beijing telah mengambil pelbagai tindakan keras untuk menghalang arus modal yang keluar dari China bagi mengelakkan situasi menjadi lebih teruk. Ini menjadikan ramai pembeli Forest City menjadi mangsa. Mereka telah menandatangani perjanjian, membayar wang pendahuluan, tetapi selepas peraturan baru diperkenalkan, bank tidak membenarkan mereka memindahkan wang ke luar negara. Pada tahun 2017, Menteri Keuangan kedua Malaysia, Johari Abdul Ghani mengesahkan bahawa kerajaan China telah meningkatkan kawalan aliran modal untuk menahan aliran wang keluar dari negara itu. Ini bukan sahaja mempengaruhi projek Forest City, tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Menghadapi perubahan dasar yang tiba-tiba, Country Garden segera menutup jualan di China dan membangunkan pasaran baru di Dubai, Jepun, Thailand, dan negara-negara lain. Namun, Forest City pada asalnya dibangunkan untuk pasaran China, jadi semua tanda-tanda jalan dalam komuniti itu ditulis dalam bahasa China. Ini membuatkan rakyat Malaysia tidak mampu membelinya, dan pembeli asing yang bukan orang Cina juga sukar untuk merasakan ikatan dengan projek itu. Satu faktor lain adalah arah politik Malaysia. Dalam pilihan raya besar-besaran Malaysia pada tahun 2018, parti pemerintah, UMNO, didedahkan dalam skandal rasuah, dan bandar hutan menjadi isu yang dikejar oleh pemimpin pembangkang Mahathir. Mahathir adalah bekas Perdana Menteri Malaysia, dan beliau berpendapat bahawa cara pembangunan bandar hutan merosakkan kepentingan asas Malaysia. Ini kerana ia menyebabkan banyak wang dan peluang pekerjaan mengalih daripada rakyat tempatan ke warga Cina. Pada Mei 2018, Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Semasa beliau kembali berkuasa, beliau mengubah janji kerajaan terdahulu terhadap bandar hutan dan pada Ogos 2018, mengumumkan bahawa syarikat Country Garden Holdings tidak dibenarkan untuk terus menjual bandar hutan kepada orang asing. Kerajaan juga tidak akan lagi mengeluarkan visa kepada penduduk dari negara lain.
Faktor-faktor politik ini telah memberi kesan yang serius terhadap status juaran bandar hutan. Ramai pembeli Cina yang telah membuat keputusan untuk menanggung kerugian dan menyelesaikan urusan, yang mengakibatkan masalah penjualan yang berlebihan semakin teruk. Satu lagi faktor ialah wabak COVID-19 yang merebak pada akhir tahun 2019. Ini meningkatkan faktor ketidakpastian ekonomi. Pembatasan perjalanan antarabangsa meningkat di seluruh dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh pasukan jualan Forest City pada Julai 2020, jumlah jualan Forest City turun lebih dari 90% berbanding dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya. Banyak pembeli asing yang sebelum ini menunjukkan minat, sekarang menjadi lebih berhati-hati. Setelah kerajaan Malaysia mengambil tindakan kawalan pergerakan dalam menangani wabak, ramai penduduk Forest City telah kembali ke negara asal mereka. Kedai-kedai tempatan juga beransur-ansur menyerah menyewa dan tutup, memburukkan lagi keadaan ekonomi tempatan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Country Garden, Forest City telah menjual lebih daripada 20,000 unit kediaman sejak itu. Tetapi ada pihak yang memberitahu bahawa hanya beberapa ribu sahaja penduduk yang mengambil tinggalan, dan ia kurang daripada 5% dari saiz yang dijangka. Menurut kajian oleh majalah Foreign Policy pada tahun 2019, hanya kira-kira 500 orang yang tinggal di Forest City secara keseluruhan. Walaupun ia dianggap sebagai kota hantu dan menghadapi banyak rintangan pembangunan, pihak rasmi Country Garden masih sangat optimis tentang potensi masa depan Forest City. Tetapi sama ada ia benar atau tidak, hanya masa yang akan memberikan jawapan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.